halaman 13, kertas 2. Satu zarah bergerak di sepanjang garis lurus dan melalui titik O. Halaju zarah itu adalah V dan diberi fungsi V kita adalah seperti yang saya gariskan, dengan T ialah masa dalam saat selepas melalui titik O. Okey murid-murid, untuk soalan A, dia nak kita cari pecutan awal. Okey, bagi zarah itu. Pecutan kita dah tahu A. Okey, kalau awal tu bererti, perkataan awal tu bermaksud T sama dengan kosong. Jadi murid-murid, fungsi V dia dah bagi kita, iaitu V sama dengan T kuasa 3 tolak 6T kuasa 2 tambah 8T. Okey, disebabkan kita ada fungsi V, cikgu boleh cari A, iaitu pecutan. 3T square tolak 12T tambah 8. Jadi untuk soalan A, kita nak cari pecutan awal bila T sama dengan kosong. Okey, jadi kita terus cari A. A tadi cikgu dah ada. Okey, cikgu salin. A sama dengan 3, maksudnya kosong kuasa 2 tolak 12 darab kosong tambah 8. Kita ganti je T kita kosong. Jadi kita dapat 8. Ya, berjaya. Jadi seterusnya kita tengok soalan B. Okay, soalan B, dia nak cari julat masa dalam saat apabila pecutan zarah kurang daripada 23. Pecutan A kurang lebih kecil 23. Jadi keyword kita adalah pecutan kurang daripada 23. Begitu. Jadi kita salin balik fungsi pecutan kita tadi, di mana 3T square tolak 12T tambah 8 lebih kecil daripada 23. Kita jadikan general form kosong di sebelah kiri. 3T square tolak 12T, okey, tambah 8 tolak 23 lebih kecil daripada kosong. 3T square tolak 12T tolak 15 lebih kecil daripada kosong. Okey, di sini cikgu boleh kecilkan di mana cikgu bahagi dengan 3. Okey, bila cikgu bahagi dengan 3, cikgu akan dapat T kuasa 2 tolak 4T tolak 5 lebih kecil daripada kosong. Okey, daripada sini kita boleh faktor. Okey, masuk je dalam kalkulator. Okey, sepatutnya kamu akan dapat beginilah. Okey, di mana sini negatif, sini tambah 1. Macam mana tu? Kalau kamu masuk dalam kalkulator, kamu akan dapat T sama dengan negatif 1 dan 5. Jadi jangan lupa masukkan dalam kalkulator. Untuk pengetahuan kamu murid-murid, ini bukan jawapan tau. Ini panduan untuk kita mencari jawapan. Disebabkan dia nak range, range tu bermaksud ada tanda ketaksamaan begini. Jadi selalunya kalau range, cikgu suka lukis graf. Disebabkan A kita di sini positif, kita sentiasa buat A kita positif, graf kita senyum. Okey, jadi nilai pada pintasan paksi X kita ni, kita ada, disebabkan ni T lah. Okey, di mana kita ada negatif 1 dan 5. Disebabkan kita punya tanda ketaksamaan kita lebih kecil, bermaksud kita lorek di bahagian bawah. Bermaksud T kita berada di antara negatif 1 hingga 5. Jadi range kita adalah negatif 1 lebih kecil daripada T, lebih kecil daripada 5. Tapi kamu kena ingat, T masa tidak ada negatif. Disebab masa tidak ada negatif, jadi masa tu mesti bermula di sini. Contoh cikgu letak kosong sini ya. Sini kosong, sorry. Padam kejap. Sekejap. Mesti bermula daripada kosong. Jadi kita ambillah nilai T yang cikgu hijaukan di sini. Berarti, kita padam balik dan kita tahulah, T antara kosong hingga 5. Ingat kosong ni termasuk. Kosong ni termasuk. Jadi kita letak lebih kecil sama dengan, sebab kosong tu confirm termasuk lah. Jadi murid-murid, itulah contoh untuk jawapan B. Murid-murid, kita tengok soalan C. A sudah, B sudah, kita tengok C pula. Kita nak cari masa dalam saat apabila zarah itu berhenti seketika. Apakah keyword berhenti seketika? Keyword untuk berhenti seketika ialah
sama dengan kosong. Kita nak masa dalam zarah itu apabila berhenti seketika. V sama dengan kosong. Jadi untuk soalan C, okey, cikgu salin balik kita punya fungsi V kita tadi. Okey, V kita tadi adalah V sama dengan T kuasa 2 tolak 6 T kuasa 3 tolak 6 T kuasa 2 tambah 8 T. Okey, disebabkan dia nak berhenti seketika iaitu V sama dengan kosong. Okey, jadi cikgu pun buat beginilah. T kuasa 3 tolak 6 T square tambah 8 T sama dengan kosong. Dekat sini cikgu boleh ringkaskan lagi. Cikgu boleh bahagi semuanya dengan T. Okey, bila cikgu bahagi dengan T, tinggallah T kuasa 2 tolak 6 T tambah 8 sama dengan kosong. Okey, dekat sini cikgu boleh faktor lah. Okey, faktor di mana? Okey, kalau kamu masuk dalam kalkulator, kamu akan dapat T kamu adalah 4 dan 2. Jadi kalau kita masuk dalam kalkulator, T tolak 4, T tolak 2. Begitu. Jadi murid-murid, kita adalah masa dalam saat apabila zarah itu berhenti seketika, iaitu P sama dengan 4 dan 2. Begitu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang terakhir. Okey, C sudah. Jumlah jarak dalam meter yang dilalui zarah itu apabila melalui titik tetap O semula. Okey, jumlah zarah. Okey, apabila melalui kalau dikatakan jumlah zarah pula, jumlah jarak. Kalau jumlah jarak bermaksud okey T lah. Okey T. S. S iaitu sasaran kita. Okey, disebabkan cikgu buat D. Okey, jumlah jarak. Okey, apabila melalui titik tetap O semula. Okey, cikgu ada V sama dengan T kuasa 3 tolak 6 T kuasa 2 tambah 8 T. Jadi kita kena cari fungsi S lah, iaitu sasaran. Jadi kita kena integrate lah. S sama dengan T3 pula. T4 per 4 tolak 6 T3 per 3 tambah 8 T2 per 2 tambah C. Macam tu. Jadi, cikgu nak ringkaskan dulu. S sama dengan T4 per 4 tolak 6 bahagi 3. 2 T kuasa 3 tambah 4 T kuasa 2 tambah C. Okey, bila T sama dengan kosong, S sama dengan kosong, jadi C akan kosong. Jadi S sama dengan T kuasa 4 per 4 tolak 2 T kuasa 3 tambah 4 T kuasa 2. Okey, ini adalah fungsi sasaran kita. Okey, jadi sekarang kita nak cari jumlah jarak. Okey, jumlah jarak apabila zarah itu melalui titik tetap O semula. Okey, jadi sekarang cikgu buatlah begini. Okey, cikgu nak cari kecilkan. Okey, cikgu nak cari begini. Cikgu nak cari satu persatu. Di mana? Apakah kita punya keyword? Okey, apabila titik tetap O, apabila melalui titik tetap O semula. Okey, ini keywordnya adalah S sama dengan kosong. Itu keyword kita. Okey, jadi kita nak cari masa lah. S sama dengan kosong. Jadi, bila S sama dengan kosong, jadi cikgu salin balik T kuasa 4 per 4 tolak 2T kuasa 3 tambah 4T kuasa 2 sama dengan kosong. Jadi, macam mana kita nak buat ni? Okey, cikgu nak hilangkan pecahan. Cikgu darab. Semua dengan 4. Cikgu akan dapat T kuasa 4 tolak 8T kuasa 3 tambah 16T kuasa 2 sama dengan kosong. Dekat sini cikgu boleh ringkaskan lagi. Di mana cikgu boleh ringkaskan lagi di sini, cikgu keluarkan T kuasa 2. Jadi kita akan dapat T kuasa 2 tolak 8T tambah 16. Tambah 16 sama kosong.
Okey, jadi kat sini cikgu boleh ringkaskan lagi. T kuasa 2. Cikgu buat bracket macam ni. Okey, kamu boleh masukkan dalam kalkulator kamu lah. Okey, kamu akan dapat negatif 4, negatif 4. Begitu. Jadi murid-murid di sini kita tahulah. Okey, kita akan dapat T kuasa 2 sama kosong, berarti T sama dengan kosong. Jadi yang di sini pula T negatif 4, T negatif 4 ni kita akan dapat satu nilai je sahajalah. Di mana T sama dengan 4. Jadi kita tahu di antara kosong hingga 4 masa kita. Jadi murid-murid, okey, cikgu buat begini. Okey. Kecilkan lagi, cikgu buat pergi sini. Okey. Okey, seterusnya apabila bila T sama dengan kosong, okey, cikgu masukkan satu persatu tau. Cikgu masukkan satu persatu di mana kita nak cari sasaran kita bila T sama dengan kosong. Maksudnya kosong kuasa 4 per 4 tolak 2, sini kosong kuasa 3 tambah 4T. 4T pula. 4 kosong kuasa 2, kita akan dapat kosong. Jadi cari satu persatu. Kalau cikgu cuba cari satu persatu. Maksudnya bila T sama dengan 1, kamu masukkanlah. Gantikan 1 tu dalam T. Okey, cikgu dapat S. Cikgu tak payah tunjuklah. Cikgu terus bagi jawapan. Cikgu dapat S sama dengan 2.25. Kalaulah T sama dengan 2, okey, cikgu dapat S sama dengan 4. Okey, bila T sama dengan 3, cikgu dapat S sama dengan 2.25 balik. Maksudnya dipatah balik. Jadi bila T sama dengan 4, maksud S sama dengan kosong. Jadi, okey, di sini kalau cikgu lukis dalam satu garis lurus, okey, ini adalah daripada kosong. Okay, apa lagi yang ada nilai? Kita paling jauh kita ada 4. Okey. Lepas tu kita ada 2.25. Dia punya sasaran. Jadi murid-murid, cikgu labelkan dulu di mana mula-mula kosong yang pertama bila T sama dengan kosong. Okey, maksudnya bila T sama dengan 1, sasaran 2.25. Okey, bila T sama dengan 2, kita akan dapat 4. Tetapi bila T sama dengan 3, dia kembali kepada 225. Jadi pergerakan kita daripada sini. Gerak ke kanan, patah balik, dia stop di 225. Lepas tu bukan stop lalu 225, dia stop ke kosong semula. Jadi 2.25 ni bila T sama dengan 3. Last kali kat sini bila T sama dengan 4. Okey murid-murid, inilah perjalanannya. Okey, jadi sekarang kita nak cari berapakah jumlah jarak. Okey, berapakah jumlah jarak? Okey, daripada T0 hingga T2 di sini, kita ada 4. 4 unit sasaran kita. Okey? Seterusnya apa? Okey, seterusnya daripada T2 ke T4 dia patah balik kan ke kosong ke sini. Sini pun 4. Berarti pergi ke 2 4, daripada masa yang kedua ke masa keempat 4 juga. Jadi jumlah jarak adalah 4 tambah 4, kita akan dapat 8. Okey.